Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung siri penjelasan tentang keutamaan solat berjamaah dan adab-adabnya. Kali ini saya ingin menjelaskan satu soalan tentang bagaimana seseorang yang sampai lewat ke masjid atau surau, lalu dia mendapati solat berjamaah yang pertama bersama dengan imam rasmi telah pun selesai. Okey, lalu dia tengok ada 2 3 orang, 4 5 orang yang juga baru sampai lewat itu. Lalu mereka pun berhimpun pakat-pakat untuk solat berjemaah sama dan melantik seseorang daripada kalangan mereka menjadi imam. Apakah jemaah yang ini akan mendapat pahala, akan mendapat keutamaan, fadilat yang sama sebagaimana hadis-hadis yang telah saya bacakan sebelum ini? Tuan-tuan dan puan-puan, ini soalan yang bagus sebab memang lazim berlaku jemaah yang kedua, jemaah yang ketiga, keempat ya di masjid, di surau. Cuma sebelum saya nak kupas sama ada mendapat pahala, keutamaan, fadilat yang sama atau tidak, sebelum itu ada satu isu lain yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu, iaitu boleh atau tidak membentuk jemaah yang kedua, ketiga, keempat di masjid, di surau yang ada imam rasmi. Tuan-tuan dan puan-puan, ini satu isu yang mungkin tak ramai tahu ya. Sebagaimana sebelum ini saya ada bincang isu tentang boleh tak seseorang tu yang sampai lewat dia menjadikan makmum masbuk sebagai imam dia, boleh atau tidak? Itu dalam video sebelum ini, sila tonton. Tuan-tuan dan puan-puan, siri video ini ada satu senarai, ada satu playlist. Sila tonton video-video tersebut. Sila tonton juga sebelum tanya soalan. Sebab kadang telah pun saya sentuh dalam video-video itu, lalu soalan yang berulang dan membazir masa saya lah untuk menjawab sekali lagi ya. Baik, untuk isu ini membentuk jemaah yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, memang ada sebuah hadis tentangnya. Hadis tersebut dalam Sunan At-Tirmizi, hadis nombor 204 ataupun nombor 220 jika ikut penomboran yang ditahqiq. Sunan At-Tirmizi yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir. Okey, ia daripada Abi Sa'idin, yakni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala jaa rajulun wa qad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang, yakni memasuki masjid sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun selesai solat. Okey, faqala, lalu Rasulullah bersabda, ayyukum yattajiru ala haza? Siapakah dari kalangan kalian yang ingin berniaga, ingin berdagang atas urusan ini, yakni ingin solat bersama dengan orang ini? Okey, pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah dari kalangan kalian yang ingin berdagang atau ingin berniaga? Ini adalah satu kiasan menunjukkan bahawa apa yang akan dilakukan itu bakal membawa satu keuntungan ya. Okey, siapakah dari kalangan kalian yang ingin solat bersama dengan orang yang baru sampai lambat itu? Faqama rajulun fasalla ma'ahu. Maka berdirilah seorang lelaki dan solat bersama dengan lelaki yang sampai lambat itu. Jadi mereka membentuk satu jemaah. Jemaah minimum 2 orang saja ya, satu imam, satu makmum. Maka hadis ini menunjukkan apa pada zahirnya? Boleh membentuk jemaah kedua. Sebab apabila lelaki itu sampai lambat, solat jemaah yang pertama bersama imam rasmi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun selesai. Lalu Rasulullah bertanya, siapa yakah yang sudi solat bersama dengan orang itu dan membentuk satu jemaah. Baik, apakah darjat hadis ini? Hadis ini dinilai hasan oleh Imam At-Tirmizi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Apakah pula pandangan ahli-ahli ilmu berkenaan hadis ini? Okey, menariknya Sunan At-Tirmizi ini ialah Imam Abu Isa At-Tirmizi dalam beberapa hadis, banyak juga sebenarnya, setelah mengemukakan hadis itu, beliau juga mengemukakan pandangan para ahli ilmu daripada kalangan salafus soleh tentang hukum ataupun pengamalan hadis tersebut ya. Tentang hadis ini, beliau berkata, wa huwa qawlu ghairi wahidin min ahlil ilmi min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim minat tabi'in. Okey, dan inilah pandangan tidak seorang daripada ahli ilmu dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain mereka daripada para tabi'in. Tidak seorang, maknanya ini bukan pandangan minoriti lah. Ada memang pandangan daripada kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para tabi'in yang ini boleh membentuk jemaah yang kedua.
Qalu, mereka berkata, yang ini para sahabat dan tabi'in itu, la ba'sa an yusalliyal qaumu jama'atan fi masjidin qad shalla fihi jama'atun. Mereka berkata tak mengapa satu kaum itu mereka solat membentuk satu jemaah yang lain dalam masjid setelah selesainya jemaah yang pertama. Mereka kata tak mengapa, boleh saja. Okey. Wabihi yaqulu Ahmad wa Ishaq, dan demikian jugalah pandangan Ahmad, yang ini Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga Ishaq, yang ini Imam Ishaq bin Rahuya. Qala akharuna min ahli ilmi. Okey, ada pula pandangan yang kedua daripada karangan ahli ilmu. Okey, yusalluna furada. Hendaklah mereka yang sampai lambat itu solat secara berseorangan. Okey. Wa bihi yaqulu Sufyanu wa Ibnul Mubarak wa Malikun wa Syafi'i. Okey, dan inilah pandangan Sufyan. Siapa ni? Sufyan As-Sauri. Ibnul Mubarak, siapakah itu? Abdullah Al-Mubarak. Malik, siapakah itu? Imam Malik bin Anas. Dan Asy-Syafi'i, siapakah itu? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yakhtarunas salata furada. Mereka memilih pandangan hendaklah orang yang sampai lambat itu solat berseorangan, bersendirian, masing-masing bersendirian, tidak membentuk jemaah yang kedua. Di sini sudah tentu menimbulkan persoalan. Dah ada hadis Nabi tu jelas. Nabi sendiri yang anjurkan siapa yang boleh join orang yang lambat datang tu untuk membentuk jemaah yang kedua. Lalu kenapa pula ada satu pandangan lain yang berkata no, tidak, solat bersendirian tidak boleh membentuk jemaah yang kedua. Dan bukan calang-calang orang ni. Antara yang berpandangan sedemikian ialah Imam Asy-Syafi'i. Okey, baik. Ini daripada hadisnya pula. Baik, sekarang saya bawa rujukan daripada kitab ini pula. Okey, tajuknya Sahih Fiqhus Sunnah oleh Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim. Okey, tuan-tuan dan puan-puan mungkin pernah dengar sebelum ni kitab Fiqhus Sunnah oleh Syekh Said Sabiq. Okey, alright. Kitab ini adalah improvement, adalah pembaikan daripada kitab tersebut kerana kitab itu ada beberapa kekurangan dan ini adalah improvement. Dan saya sendiri kitab Fiqhus Sunnah oleh Syekh Said Sabiq ada. Kitab ini pun ada. Bila saya bandingkan memang yang ini lagi bagus. Dia punya perbincangan lebih meluas, membicarakan pelbagai pandangan-pandangan fiqh dengan penjelasannya, dengan hadisnya, dengan dalilnya. Ini kita kata buku dalil lah. Dan bukan kita kata nak merendahkan kitab Fiqhus Sunnah ke apa, tapi kitab Fiqhus Sunnah oleh Syekh Said Sabiq itu menjadi pelopor untuk seseorang membuat sesuatu yang lagi baik lagi. Jadi Syekh Said Sabiq tetap mendapat ganjarannya, ya. Baik, so kitab ini memang saya recommend kepada semua, memang saya syorkan. Saya sendiri setiap rumah Alhamdulillah ada. Bahkan dalam rumah pertama saya yang Arab pun ada, yang terjemahan pun ada. Sebab ia sangat bagus. Saya sendiri selalu merujuk untuk mengetahui hukum bagi sesuatu perkara dan khilaf ataupun perbincangan para ulama tentang sesuatu topik ataupun sesuatu isu itu, ya. Jadi kalau yang nak tengok tajuk dia, boleh cari di Shopee, boleh cari di Lazada, sangat famous. Jangan tanya saya link. Boleh search saja sebab ia sangat famous, ya. Baik, okey. Sekarang ini di jilid kedua dalam bab solat berjamaah dilaksanakan lebih dari sekali dalam masjid yang sama. Okey, beliau jelaskan agak panjang, saya ringkaskan saja. Pertama sekali, ada dua kategori masjid. Kategori pertama, masjid yang terletak di jalanan ataupun di pasar, di mana memang orang keluar masuk untuk solat sahaja. Okey, jadi di sini kalau mereka hendak membuat jemaah yang pertama, kedua, ketiga, kelima, tak apa, tak kisah. Katakan Zuhur, azan sekarang 1.20 kan. 1.20 azan 1.30 jemaah yang pertama. Kemudian pukul 2 ada orang lagi mari dia akan buat jemaah yang kedua, okey, dipersilakan. Kemudian 2.30 ada orang lagi mari, dipersilakan. Masjid atau surau di jalanan ni saya terfikir macam surau R&R kita lah, di highway apa semua tu kan. Dibolehkan. Tuan-tuan dan puan-puan jangan keliru surau dengan masjid. Okey, surau ni kalau ia bangunan yang tersendiri itu masjid lah tu.
Okey. Okey, yang tak termasuk dalam kategori ni ialah surau yang macam saya kata dekat office, bawah tangga tu ke, dalam bilik store penuh dengan barang apa semua tu ke. Alright. Sebab kita di sini dibezakan surau dan masjid. Dan kadang-kadang orang pun jadi keliru. Surau ke masjid? Surau masjid. Tapi surau tu pun ada solat Jumaat. Bila dah solat Jumaat, nak sembahyang tahiyatul masjid atau tidak? Okey. Jadi surau yang ada solat Jumaat apa semua tu, itu sebenarnya masjid lah juga. Maknanya ada bangunan yang tersendiri. Itu masjid yang kategori pertama. Jadi pengarang berkata berdasarkan kesepakatan tidak ada halangan untuk membuat beberapa jemaah. Okey. Masjid yang kedua, di mana masjid itu memiliki imam yang rasmi, imam yang tetap dilantik oleh pemerintah ataupun oleh wakilnya. Okey, dan di sinilah berlakunya perselisihan di kalangan para ulama sebagaimana yang telah kita baca penjelasan pada Imam At-Tirmizi itu sendiri ya. Dan secara ringkasnya ia boleh dibahagikan kepada dua suasana. Okey, pertama saya ni ringkaskan pada buku ni. Pertama, jemaah yang kedua ataupun yang ketiga terbentuk secara kebetulan. Ia bukanlah dirancang. Secara kebetulan memang mereka sampai lambat. Okey, jemaah yang pertama bersama imam rasmi, imam yang dilantik oleh pemerintah ataupun wakilnya. Wakilnya di sini maksud kita jabatan ataupun majlis agama Islam. Jemaah yang pertama telah pun selesai. Lalu mereka tengok ada 3-4 orang. Mereka hendak membentuk satu jemaah. Lalu lantik salah seorang jadi imam. Okey, yang ini dibolehkan jika ia berlaku secara kebetulan. Okey, secara kebetulan. Suasana yang kedua ataupun keadaan yang kedua ialah jemaah itu, yang kedua itu memang dirancang. Maknanya memang mereka ini merancang untuk nak buat jemaah yang kedua. It is planned. Kenapa? Lazimnya perbezaan mazhab. Okey? Apa maksudnya plan ni? Katakan sekarang saya buat video ni malam. Sekarang ni pukul 8 malam. Okey, sekejap lagi 8.45 Isyak kan? 8.45 Isyak, lazimnya qamat 8.55. Okey, ada satu grup umat Islam ni, mereka sengaja memang nak datang masjid 9 suku bila jemaah pertama dah habis. Memang mereka plan. Besok pula subuh azan pukul 6 sekarang ni. Qamat lambat sikit 6.20, habis mayan 6.30. Memang mereka plan datang masjid 6.40. Memang mereka plan. Zuhur pula 1.20. Okey, qamat 1.30. Okey, dia orang memang plan datang masjid 1.45 supaya dapat membentuk jemaah yang lain. Kenapa mereka membentuk sedemikian? Kerana berlakunya perbezaan mazhab. Kadang berlaku perbezaan kerana mazhab fiqh ataupun berlaku perbezaan kerana mazhab akidah. Yang itu tu Asy'ariyah, kami Salafi, tak nak solat sama. Hak satu lagi pula, kami Asy'ariyah, yang tu Salafi, tak nak solat sama. Lalu mereka sengaja merancang membentuk dua jemaah, dan inilah yang sebenarnya yang dilarang, dan inilah berkata pengarang ini yang dijadikan sebab bagaimana kenapa Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i tidak membolehkan ataupun memakruhkan solat berjemaah lebih daripada sekali, kerana ia menjadi sebab perpecahan di kalangan umat Islam. Padahal solat jemaah ini ialah kita berhimpun, kita berjemaah semua, tak kisah apa-apa perbezaan itu ya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, demikianlah penjelasan oleh pengarang ini kenapa ada pandangan yang berkata hendaklah solat sendiri-sendiri, tidak boleh membuat jemaah yang kedua. Padahal sudah jelas ada hadisnya. Sudah jelas ada hadis itu ya. Kenapa mereka kata tak boleh? Sebaliknya hendak solat sendirian-sendirian. Sebabnya ialah jika jemaah yang kedua itu ataupun yang ketiga tu memang mereka plan, memang mereka rancang daripada awal untuk membuat jemaah kedua, dan ini menyelisihi tujuan, menyelisihi maqasid ataupun objektif solat jemaah itu untuk kita umat Islam bersatu dan berjemaah ya tuan-tuan dan puan. Jadi itulah penjelasannya. Jadi saya lihat apa yang berlaku di Malaysia sebenarnya bila terbentuknya jemaah yang kedua ke yang ketiga, ia secara kebetulan kan, walaupun adanya kita kata konflik antara orang sunnah ke dengan yang lain ke apa ke, tetapi lazimnya kita tetap juga solat berjamaah bersama-sama. Okey. Jadi tuan-tuan puan, sebagaimana saya ada sebut dalam satu video yang lain, apabila Islam menjanjikan sekian banyak ganjaran, sekian banyak keutamaan, sekian banyak fadilat, ia bukanlah free macam tu saja. Sudah tentu janji
ataupun ganjaran yang besar itu disediakan kepada orang yang sudi meletak ke tepi konflik-konflik, pergeseran-pergeseran, perselisihan-perselisihan itu, dan mereka tetap semua berdiri dalam satu saf di belakang satu imam. Okay? Sebab you cannot expect to achieve, to gain so much advantage when you want the congregation prayer to be so easy. Anda tak bolehlah nak harap mendapat sekian banyak fadilat, sekian banyak keutamaan, padahal solat jemaah tu easy, mudah saja. Dia ada cabaran-cabaran dia, ada benda-benda yang kita kena sabar, ada benda-benda yang kita kena toleransi, ada benda-benda yang kita kena letak ke tepi dulu, dan antaranya ialah perbezaan kerana pandangan, perbezaan atau mazhab, ya. Jangan gulu dalam hal agama ini. Baik, jadi inilah penjelasan daripada kitab ini. Jadi soalan yang tadi tu boleh ataupun tidak? Ya, boleh jika ia berlaku secara kebetulan. Baik, tu yang pertama. Yang kedua, apakah mendapat ganjaran yang sama ataupun tidak? Jemaah yang kedua, ketiga tu, kalau kita rujuk balik hadis yang saya baca tadi, Rasulullah SAW tidak bertanya. Tidak bertanya, ya. Bila datang orang yang lambat tu, baginda tidak bertanya, siapakah yang mahukan solat 27 darjat? Siapakah yang mahukan pahala 25 kali 25 kali ganda? Tak. Baginda bertanya, siapakah yang ingin berdagang dengan orang itu? Menunjukkan apa? Fadilatnya berkurangan atau fadilat keutamaannya kurang daripada solat berjemaah saf yang pertama, jemaah yang pertama bersama imam rasmi. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ulangi, banyak kali dah saya ulang sebelum ni, tak apa, saya ulangi sekali lagi. Hadis-hadis yang menerangkan keutamaan solat berjemaah semuanya merujuk kepada solat jemaah di masjid atau surau bersama imam rasmi dalam jemaah yang pertama. Ia bukan merujuk pada solat jemaah di rumah, bukan merujuk pada solat berjemaah yang kemudian dan sebagainya, ya. Sebab saya lihat ada berlaku salah faham yang agak meluas juga, bahawa keutamaan solat berjemaah itu boleh dicapai meskipun di rumah. Okey, padahal dalam hadis-hadis tu kalau kita baca, orang yang berjalan di masjid, setiap langkahnya diangkat darjah, diberikan pahala, diampunkan dosa. Siapa yang takbir pertama bersama dengan imam, siapa yang memenuhi saf yang pertama, saf sebelah kanan lebih utama, kan? Sampai berlumba-lumba untuk memenuhi saf pertama. Kalau kat rumah tak adalah dah berlumba-lumba, kan? Jadi tuan-tuan dan puan, hendaklah kita betulkan salah faham ini. Hadis-hadis yang menerangkan solat berjemaah dengan sekian-sekian keutamaannya tu semuanya merujuk kepada solat berjemaah di masjid atau surau, dan ia adalah merujuk pada jemaah yang pertama bersama imam rasmi di masjid atau surau tersebut. Jadi apakah mendapat keutamaan? Ada keutamaannya, sebab itulah Rasulullah SAW menyuruh agar siapa boleh join, tetapi keutamaannya tidaklah sama seperti mana solat jemaah yang pertama bersama dengan imam rasmi, ya. Rasulullah SAW suluh siapa boleh join sama, menunjukkan untuk join membuat satu jemaah kedua pun adalah sesuatu yang sunnah kerana Rasulullah suruh, tapi Rasulullah tidak membacakan, tidak menyebut apa-apa fadilat, apa-apa keutamaan. Bererti ia ada kelebihan. Seperti yang Rasulullah sabda, siapa yang ingin berdagang, siapa yang ingin berniaga dengan orang ni, maknanya ada kelebihannya di situ. Tetapi ia tidak sama dengan solat berjemaah yang pertama bersama dengan imam rasmi, takbir bersama dengan imam tersebut, ya. Baik tuan-tuan dan puan, moga dapat menjawab persoalan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.